قرآن كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله. قرآن كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Alhamdulillah, kalau kita perhatikan tuan-tuan, pada minggu ini, kita pada bulan ini, pada hakikatnya sebenarnya kita telah mula masuk ke bulan Syaban ataupun kita telah menghampiri bulan Ramadan. Jadi suka juga saya bacakan satu hadis sebagai permulaan program kita pada hari ini mengenai tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat rajin berpuasa dalam bulan Syaban. Perkara ini diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhu, yang mana Sayyidatina Aisyah kata, "Wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamu syahrun qat illa Ramadan wa ma raaituhu fi syahrin aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban." Sayyidatina Aisyah menceritakan, dia kata, aku tak pernah tengok Rasulullah puasa penuh melainkan dalam bulan Ramadan, dan aku tak pernah tengok Rasulullah paling banyak berpuasa melainkan dalam bulan Syaban. Jadi dalam bulan Syaban ni, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, mari kita memperbanyakkan berpuasa, dan dalam hari-hari ini, dalam kita membaca hadis-hadis Nabi dalam program My Hadis Time ni, mari kita memperbanyakkan juga selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasa bersama dengan saya yang tidak asing lagi, Ustaz Husaini. Apa khabar? Sihat doktor, sihat doktor ya. Alhamdulillah. Tadi datang ada masalah apa? Ada roadblock ke? Ada, tapi alhamdulillah dipermudahkan. Alhamdulillah. Baik. Kalau tuan-tuan puan-puan di rumah masih lagi ingat, pada minggu lepas kita telah membincangkan tentang sikap Bani Israel. Bani Israel mengubah kalimah Allah. Bani Israel jugalah yang menyeleweng akidah mereka. Bahkan Bani Israel jugalah yang banyak mempersoalkan arahan-arahan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Jadi hari ini kita akan baca satu lagi muka surat, dan kita akan pilih satu hadis untuk kita bincangkan tentang apakah pengajaran ataupun huraian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi sebelum tu, mari kita bersama dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih doktor. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah yang sedang menonton My Hadis Time, kita buka balik mushaf kita buka muka surat yang ke-11 dan melihat ayat yang ke-74 daripada suratul Baqarah. Sama-sama mudah-mudahan kita mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Baik, perhatikan ayat daripada halaman 11 ini tuan-tuan.
Yang ini sangat menarik kerana Allah Ta'ala sebelum tu cerita tentang Bani Israel banyak. Tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan satu ayat yang menyentuh hati kita bila mana Allah Ta'ala kata thumma qasad qulubukum min ba'di dzalika. Kemudian hati kamu menjadi keras. Maknanya seakan-akan Allah Ta'ala nak cerita ada hati manusia yang lebih keras daripada batu, ditimpakan arahan oleh Allah Ta'ala, mereka mengubahnya, bahkan menolak arahan daripada Allah Ta'ala. Maka hari ini tuan-tuan, kita akan baca satu hadis mengenai hati yang keras. Yang ni mari sama-sama kita perhatikan dalam slide kita pada hari ini, apa hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai sikap hati manusia ini tadi. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tukthirul kalama bighairi dzikrillah fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ba'dan nasi minallahil qalbul qasi. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah banyak bercakap, janganlah kamu banyak bercakap tanpa mengingati Allah, kerana banyaknya bercakap selain yang membawa kepada mengingati Allah membuatkan hati menjadi keras. Sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah ialah orang yang hati keras hatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Masya-Allah. Kalau Allah Ta'ala sebut dalam Quran hati manusia lebih keras daripada batu, maka dalam hadis pula Rasulullah ceritakan apa punca hati manusia boleh menjadi keras. Maka kat sini Rasulullah membentuk satu lagi contoh yang mengeraskan hati manusia adalah cakap perkara yang sia-sia. Kita akan bincangkan mengenai hadis ini selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Rancangan yang banyak membicarakan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita meneroka makna Al-Quran. Baik, tadi kita dah tengok ayat Quran ceritakan tentang hati manusia keras. Kemudian Rasulullah bagi satu contoh bahawa yang mengeraskan hati manusia adalah bila mana mereka banyak mengucapkan kata-kata yang sia-sia, banyak mencakap satu perkara yang tidak memberikan faedah. Tapi sebelum kita bicarakan tentang hadis ni Ustaz Husaini, Ustaz Husaini dengar tadi siapa yang meriwayatkan hadis tersebut? Baik, alhamdulillah ya doktor. Daripada hadis yang dibacakan oleh doktor sebentar tadi, perawinya adalah Abdullah Ibnu Umar. Betul. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, sahabat ini adalah anak kepada Khulafa Ar-Rasyidin Islam yang kedua, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, beliau ini juga adalah memeluk agama Islam pada umurnya 10 tahun, kecil lagi. Betul. Dengan ayahnya. Dan beliaulah yang paling banyak, orang yang kedua terbanyak meriwayatkan hadis selain daripada Abu Hurairah. Betul. Baik. Mari kita sama-sama saksikan tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah dalam slide, dalam kaca TV masing-masing, siapakah perawi kita pada hari ini. Beliau adalah Sayyidina Abdullah bin Umar yang kita sebutkan tadi, Ibnu Umar, namanya adalah Abdullah bin Umar. Beliau memeluk Islam awal iaitu ketika berusia 10 tahun, iaitu bersama dengan ayahnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau juga menurut Al-Imam Ibn Hazm sebagai sahabat yang paling banyak ataupun kedua terbanyak yang meriwayatkan hadis. Dan yang ketiga yang menarik sekali adalah dipuji oleh Rasulullah. Ini bukan mudah. Kerana dipuji oleh Rasulullah sebagai lelaki yang baik ni jarang-jarang kita dapat. Yang ni Rasulullah pernah puji dia direct, dia pernah bermimpi satu malam. Dia mimpi satu malam, dia tertidur satu malam, kemudian dia mimpi tentang satu perkara yang menyentap jiwa dia. Dia pergi mengadu kepada Hafsah, kakak dia. Kakak dia adalah isteri pada Rasulullah. Dia bagi tahu pada Hafsah, Hafsah cerita pada Rasulullah. Rasulullah cakap satu lafaz ni, saya suka lafaz ni. Dia kata, "Inna akhaka Abdullah rajulun salih." Sesungguhnya adik engkau adalah Abdullah, lelaki yang soleh. Masya-Allah, Rasulullah puji Abdullah bin Umar sebagai lelaki yang soleh. Tapi dia kata lau kana yaqumul lail, maknanya malam tu dia tertidur. Rasulullah kata dia akan jadi lelaki yang soleh kalau dia tak tidur malam, maknanya dia mendirikan qiyamul lail. Selepas daripada itu, riwayat hadis menceritakan Abdullah bin Umar tak tinggal qiyamul lail. Maknanya tak pernah tinggal qiyamul lail. Maknanya setiap malam mendirikan
qiyamul lail. Maknanya dapat pujian daripada Pujian Nabi daripada sallallahu alaihi Rasulullah wasallam. sejak daripada itu memang tak pernah tinggalkan qiyamul lail. Itulah ciri-ciri lelaki yang saleh yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pujian kepada Abdullah bin Umar. Baik, kita masuk pada perbincangan mengenai hadis tersebut tadi, yang mana huraian mengenai tentang apa yang menyebabkan hati manusia menjadi keras. Pertama tadi Rasulullah dah sebut. Rasulullah kata mereka yang banyak bercakap perkara yang tidak memberikan manfaat. Nak cakap macam mana tu Ustaz? Bercakap je, tak tahu apa hujung pangkal. Ya. Akhirnya dia tak tahu apa yang boleh menyebabkan menyentuh jiwanya sehingga hati jadi keras. Dia yang lebih teruknya tu, doktor, bercakap tu diselang-seli dengan perkataan yang tidak baik. Allah, yang ni yang kita bimbang ni, bercakap selang-seling dengan perkataan elok pula. Dia orang kata tak ada manfaat dekat situ. Allah. Yang ni kita minta jauh tuan-tuan. Tu yang pertama, bercakap perkara yang lara akan menyebabkan jiwa ataupun hati menjadi keras. Yang kedua, Rasulullah sebut secara direct. Rasulullah kata yang menyebabkan hati manusia menjadi keras adalah maksiat dan dosa mereka. Innal abda, Rasulullah kata, idza akhta'a khati'atan nukitat lahu nuktatan sauda. Seorang hamba tu bila mana dia melakukan kesalahan, Allah Taala kata ada bintik hitam kat hati dia. Yang ni yang menakutkan kita. Tapi dia kata fa idza huwa astaghfara, sekiranya dia beristighfar, Allah Taala akan cabut balik hati hitam tu, dan sekiranya dia bertaubat, hati bintik-bintik hitam tu akan hilang. Tetapi sekiranya dia meneruskan dosanya, maka hatinya akan jadi rana ala zalika, maknanya akan jadi keras, sehingga ini yang Allah Taala sebutkan bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Hati mereka jadi keras kerana apa yang mereka lakukan, kerana maksiatnya lakukan. Yang ni kita minta jauh tuan-tuan. Cakap tak elok, cakap perkara yang sia-sia, kita minta jauhkan, dan jauhkan diri daripada dosa tuan-tuan, kerana dia mengeraskan hati. Macam Allah Taala sebut dalam hadis, Rasulullah sebut dalam hadis, macam dalam Quran Allah Taala kata yang mengeraskan hati manusia tu sampai boleh keras, lebih keras daripada batu. Itu sebabnya doktor, penting untuk kita sebagai umat Islam ni bermuamalah, tuan-tuan dan puan-puan, penting untuk kita sama-sama bermuamalah dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang positif. Betul. Supaya kita ni diserap dengan orang kata vibe dia, dia punya aura dia. Aura positif betul, tu masuk ke dalam diri kita. Betul. Saya pernah dengar kata-kata orang yang saleh, duduk dengan orang saleh ni, Al-Imam Syafi'i kalau tak silap saya, dia akan mengingatkan kita kepada Allah, melembutkan hati kita. Dan perkara yang ketiga yang melembutkan hati manusia pula, tadi kita dah tengok dua perkara yang mengeraskan hati manusia. Yang ketiga yang melembutkan hati manusia sebenarnya kembali kepada Quran tuan-tuan. Tuan-tuan dengar Quran hari-hari dalam program mana-mana program My Quran Time, program My Hadis Time. Kemudian dalam Hadis Time pula Rasulullah, tuan-tuan dengar banyak pula baca selawat. Mudah-mudahan dia akan melembutkan hati kita semua. Yang ni yang Allah Taala sebut dalam Quran, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang yang Allah Ta'ala telah turunkan Quran dan juga hadis-hadis Nabi, yang mana siapa orang beriman yang membacanya, yang takut kepada Allah Ta'ala, akan menggetarkan jiwa-jiwa mereka. Yang ni penting tuan-tuan. Kalau hati dah kembali keras, kita kembali kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Baik, tentang perbincangan mengenai tentang hati yang keras, jiwa yang rosak dan keras ni, kita akan lanjutkan lagi perbincangannya selepas daripada ini. Bertemu kita dalam program My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Baik, seperti biasa dalam rancangan hari ini kita ada membincangkan tentang perkara yang viral tetapi sebenarnya tidak sahih, yang sukar untuk kita sandarkan kepada Rasulullah. Hadis pada hari ini adalah berkaitan dengan bulan Rejab ataupun bulan Ramadan juga. Kalau hadis tentang bulan Rejab dan bulan Ramadan ni, Ustaz Husaini pernah dengar tak hadis apa yang biasanya viral sikit dalam bulan ni? Saya pernah dengar lah dulu time kecil-kecil sekolah dulu, bulan Rejab adalah bulan Allah tu, macam mana? Betul. Baik, bagus Ustaz Husaini. Ustaz Husaini biasa dengar, maknanya betul lah hadis tu viral. Baik, yang ni mari kita sama-sama perhatikan dalam slide kita tuan-tuan puan-puan di rumah. Ada satu hadis yang viral tetapi pada hakikatnya tidak sahih. Yang ni kita sama-sama perhatikan. Hadis yang disampaikan, yang disebutkan mengenai kata-kata Rasulullah yang mengucapkan Rajabun syahrullah wa sya'bu syahri
wa ramadhanu syahru ummati, iaitu maksudnya Rejab ialah bulan Allah, Syaban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku. Baik, hadis ni sebenarnya dikategorikan sebagai hadis yang tidak sahih oleh ulama-ulama hadis yang besar, termasuklah antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, macam tu juga dengan Al-Imam As-Suyuti. Jadi dua ulama yang besar ni, Al-Imam Suyuti mengungkapkan, begitu juga dengan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengungkapkan, meletakkan kategori hadis ni sebagai hadis yang tidak sahih, bahkan dhaif, yang mana kita khuatir sekiranya kita tercakap sesuatu perkara yang sebenarnya tidak pernah dilafazkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kita kena ambil langkah hati-hati sikit. Bukanlah kata perbincangan mengenai hadis dhaif ini terlalu strict sangat ataupun terlalu keras sangat, tetapi kita nakkan supaya hadis-hadis ini kita kena pastikan supaya dia boleh betul-betul disampaikan ataupun disandarkan kepada Rasulullah. Tetapi mungkin doktor mungkin boleh terangkan kepada penonton kita yang berada di rumah, mungkin ada cara alternatif yang boleh diamalkan ialah dalam bulan Rejab, apa yang boleh diamalkan. Baik, bagus persoalan Ustaz ini ya. Betul. Kalau kita dah kata hadis Rajabun Syahrullah ni tadi, Rejab bulan Allah ni sebagai hadis yang dhaif, apakah alternatif lain untuk kita beramal dalam bulan Rejab dan bulan Syaban? Kita kembali balik pada hadis yang pertama kita baca dalam awal hadis tadi. Dalam awal permulaan program rancangan ni tadi, saya ada sebutkan tentang hadis Syaban yang mana Sayyidatina Aisyah menceritakan bahawa Rasulullah paling banyak berpuasa dalam bulan ni. Yang ni kita jadikan hadis yang alternatif, hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh baginda, yang diriwayatkan daripada baginda Nabi SAW. Baik, yang ni mengenai tentang hadis viral tetapi tidak sahih. Baik, kita masuk kepada resolusi. Masya Allah, saya rasa macam terlalu singkat masa itu. Kena buat lama sikit Pak ni. Okay. Perbincangan tentang hati keras manusia ni disebutkan dalam hadis. Dalam beberapa hadis kita dah bincangkan tadi, memang ada beberapa hadis yang Rasulullah menyebutkan jiwa ataupun hati manusia boleh menjadi keras. Dan kat sini kita ambil pengajaran daripada hadis yang kita belajar tadi. Mari sama-sama tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, kita perhatikan slide kita pada hari kali ini. Apakah resolusi pengajaran yang kita belajar pada hari ini? Yang pertama, perbuatan yang sia-sia, yang tiada manfaat buat diri manusia serta dosa yang banyak akan membuatkan hati menjadi keras. Jauhkan diri kita daripada sia-sia dan dosa ya tuan-tuan. Yang kedua, amalan yang mendekatkan diri dengan Allah berupaya melembutkan hati manusia. Baik, bila dah lakukan kesalahan, dekat dengan Allah, mudah-mudahan dia melembutkan hati kita. Dan yang ketiganya, pemuda yang mendekatkan diri dengan Allah ialah golongan yang akan dinaungi oleh Allah di akhirat kelak. Yang ketiga ni adalah pengajaran daripada hadis ataupun perawi itu tadi, iaitu Abdullah bin Umar. Beliau adalah seorang lelaki yang sangat muda, peluk Islam pada usia 10 tahun, tetapi Rasulullah bila dia dah besar, Rasulullah puji dia, inna Abdullah kana rajulun salih. Sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang saleh. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat belajar hadis pada hari ini. Banyak hadis kita belajar pada hari ini. Dan mudah-mudahan juga Allah Ta'ala memberkati program kita, majlis kita, pengajian kita pada hari ini dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Husaini. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, kita angkat tangan, berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga diberikan ketenangan dalam jiwa kita dan supaya hati-hati kita yang keras ni, mungkin ada yang kita berlaku salah faham dan sebagainya, mungkin kita doakan Allah bagikan kita kelembutan pada hati kita dan dihilangkan segala titik-titik hitam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Terlalu banyak dosa yang kami buat kepadamu ya Allah. Terlalu keras hati kami ini untuk menerima segala peringatan yang diberikan olehmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman ya Allah. Kami tahu ya Allah, orang yang beriman ini bila disebut namamu hatinya akan bergetar ya Allah. Lantas dia teringat akan namamu ya Allah, bertambah keimanannya ya Allah. Jadikanlah kami golongan daripada golongan yang kami sebutkan sebentar tadi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan Kau jadikanlah hati kami ini lembut ya Allah, lembut dalam menerima nasihat ya Allah, lembut dalam menerima nasihat yang berhikmah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم Bersamalah menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran sebagai usaha pendanaan wakaf Al-Quran, wakaf media, aset, tunai dan jasa. Segala sumbangan amatlah dihargai. Semoga kita semua beroleh keberkatan.